Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Tori TV malam ini. Ketua Menteri berkata lembaga padi akan diwujudkan semula untuk meningkatkan pengeluaran beras dan menjana pendapatan kepada kerajaan serta rakyat. Kerajaan tidak akan mengulangi kesilapan pemerintahan terdahulu dalam membangunkan daerah Kota Belud sebagai jelapang padi yang menelan perbelanjaan sehingga hampir 400 juta ringgit. Namun gagal mencapai sasaran apabila hasil padi yang dikeluarkan tidak seberapa. Ketua Menteri berkata berikutan itu Lembaga Padi Sabah akan diwujudkan semula bagi mentadbir urus penanaman padi di seluruh negeri secara lebih teratur dan bersistematik untuk meningkatkan pengeluaran dan memberi pendapatan kepada kerajaan serta rakyat. Jelas beliau pelaburan sebanyak 400 juta ringgit di Kota Belud cukup banyak, tetapi disebabkan pelaksanaannya tidak berstruktur, akhirnya pelaburan berkenaan tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Buat setakat ini, struktur dia tidak begitu tersusun. Ada KPD, ada agensi-agensi yang lain. Saya sudah minta supaya Kementerian Pertanian Pemakanan revive balik Lembaga Padi Sabah. Ya. Kita akan pastikan supaya Lembaga Padi ada untuk sebagai satu badan menyusun atur dan manage properly penanaman padi di seluruh negeri Sabah. Dan badan ini akan mengurus takbir di mana zoningnya. Keuangan dia, bantuan mana, kepakaran yang perlu kita tingkatkan. Ya. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang akbar selepas meninjau kilang pemprosesan beras dan sawah padi terusan sapi Telupit siang tadi. Turut hadir Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Jun Suong, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung, Ahli Dewan Undangan Negeri Labuk Abdul Rahman Kong Kawang, Penasihat Pertanian Negara Datuk Yap Yun Fuk serta pegawai-pegawai agensi kerajaan berkaitan. Datuk Seri Muhammad Syafi berkata kesuburan tanah di Sabah sepatutnya menjadikan negeri ini sebagai pendahulu dalam sektor pertanian seperti penanaman padi yang bukan sahaja untuk bekalan tempatan tetapi untuk diekspor. Justru tegasnya, projek penanaman padi di Kota Belud perlu dilihat kembali selepas ini untuk mencari pendekatan baharu yang boleh diaplikasikan bagi memastikan pengeluaran padi di situ meningkat selari dengan potensinya. Beri tumpuan dan kita akan revisit di penanaman padi di Kota Belud yang memerlukan beberapa pendekatan yang baru untuk membolehkan. Kita sudah belanja agak banyak dalam lingkungan hampir 400 juta ringgit di Kota Belud, tapi hasil dia tidak ke mana. Jadi kita akan membuat satu penelitian secara mendalam. Kementerian Pertanian dan Pemakanan, saya dah minta mereka untuk meneliti secara mendalam dan kita zonkan mana tempat bersesuaian untuk tanam padi, mana tempat untuk bersesuaian tanam durian, mana tempat untuk bersesuaian tanam jagung, mana tempat untuk bersesuaian kita tanam kelapa. Datuk Seri Muhammad Syafi berkata daripada segi dasar, Kerajaan Sabah telah memperuntukkan sebanyak 5 juta ringgit tahun lalu untuk memberi sokongan kewangan kepada golongan penanaman padi termasuk padi bukit, meningkatkan pengeluaran mereka bagi menjana pendapatan lebih. Katanya kerajaan melalui Pelan Tindakan Pertanian Sabah 2021 sehingga 2030 juga akan memastikan keseluruhan sektor pertanian negeri serta penanam padi dapat dibantu daripada segi kualiti, peningkatan hasil serta pemasaran. Datuk Seri Muhammad Syafi memberi jaminan bekalan makanan terutama beras di negeri ini masih cukup untuk tempoh 5 bulan sekiranya wabak COVID-19 berlarutan dan beras tidak dapat diimport dari negara-negara pengeluar. Ketua Menteri berkata jika keadaan berlarutan, stok beras yang disimpan oleh Sabaras, sebuah agensi di bawah Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah, SLDP mencukupi dan boleh diagihkan kepada rakyat tanpa perlu bergantung kepada agensi lain. Setakat ini dalam jangka masa 5 bulan, kita beras ini mencukupi. Kita ada bekalan bukan hanya daripada saya dipahamkan oleh Bernas dan juga pengendali kita ada yang SLDB ni, what do you call it? Sebaras. Kita sebaras satu agensi di bawah SLDB
kita telah simpan di situ berapa tan juga beras. Kalau sekiranya keadaan di kampung-kampung tidak mencukupi, this is the feeder. Ya, kita akan agihkan, kita tidak bergantung dengan pembekal-pembekal lain. Di agensi SLDB ini, seberas ini boleh mengagihkan. Sekarang ni pun sebahagian daripada itu kita telah gunakan untuk membagi bekalan kepada unit PPM seluruh Sabah ni. Ya. Berikutan penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia, Thailand dan Vietnam yang merupakan negara pengeksport beras ke Malaysia telah menghentikan sementara waktu dagangan bahan makanan berkenaan. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata situasi yang berlaku ketika ini memberi pengajaran kepada kerajaan untuk memastikan Sabah sentiasa mempunyai bekalan makanan yang cukup, termasuk beras jika senario jangkitan wabak sekarang berulang pada masa depan. Katanya Sabah perlu meningkatkan hasil pertanian negeri termasuk penanaman padi kerana ketika ini sektor berkenaan hanya mampu menampung kira-kira 25% keperluan negeri manakala selebihnya terpaksa diimport. Kita tidak tahu hari ini kita berhadapan dengan isu COVID-19 sehingga semua tidak boleh bergerak. Import pun susah, ekspor pun susah. Kalau habis tidak ada import daripada Thailand, Vietnam, beras, di mana kita mengambil beras kita? Terpaksa orang tanam ubi kayu ini. Jadi kita kena persediaan. Ini bukan untuk masa depan kita. Saya yakin perkara ini mungkin dalam 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun akan datang, ada lagi jenis penyakit yang datang ke dunia. Waktu itu kita tidak ada kesiapsiagaan kita. Kerajaan Sabah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kelima secara berperingkat bermula hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal berkata, pelaksanaan PKP fasa kelima itu tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan. Susulan pelaksanaan itu, beberapa sektor akan dibenarkan beroperasi. Dalam satu kenyataan media hari ini, Ketua Menteri berkata untuk peringkat permulaan ini, sektor dibenarkan beroperasi adalah pertanian dan industri makanan serta rangkaiannya perkilangan dan pembuatan serta rangkaiannya dan operasi logistik seperti pengangkutan darat, jeti dan pelabuhan. Selain itu, kerajaan negeri juga memutuskan untuk membenarkan kilang-kilang dan ladang-ladang sawit di Lahadatuk, Kunak dan Kinabatangan untuk beroperasi semula tertakluk kepada pengesahan bebas COVID-19 daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Katanya kerajaan negeri ingin menegaskan bahawa keselamatan dan kebajikan rakyat Sabah merupakan keutamaan negeri Sabah. Beliau berkata pelaksanaan PKP tahap 5 itu seiring dengan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dalam kurungan langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 5/2020 yang mula berkuat kuasa pada 4 hingga 12 Mei mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dalam kurungan Akta 342. Datuk Seri Muhammad Shafie turut menegaskan bahawa keselamatan dan kebajikan rakyat Sabah adalah keutamaan kerajaan negeri. Sebelum ini, Sabah memutuskan tidak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB seperti diumumkan Kerajaan Persekutuan pada 1 Mei lalu. Sebaliknya, mengekalkan pelaksanaan PKP fasa 4 yang akan berakhir pada 12 Mei ini. Sabah mengambil pendekatan terbaik dalam usaha menangani penularan COVID-19 dan menjaga keselamatan rakyat dengan meneruskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony berkata jika dilihat, Sabah adalah negeri terawal mengambil langkah pencegahan dengan membatalkan semua penerbangan dari Wuhan, China dan negara yang mempunyai kaitan dengan virus itu. Katanya pendekatan meneruskan PKP adalah demi kebaikan rakyat negeri ini kerana di Sabah banyak keperluan seperti pusat kuarantin tidak tersedia berbanding di Semenanjung yang dilengkapi prasarana dan keperluan asas. Beliau berkata demikian pada program penyerahan bantuan bekalan makanan bencana COVID-19 di Kampung Simpang Intilibon, Tongot siang tadi. Datuk Peter berkata langkah pengawalan COVID-19 di Sabah juga adalah yang terbaik berbanding negeri lain. Setakat semalam, Sabah merekodkan penurunan 87% kes COVID-19 menjadikan negeri ini hanya berbaki 13% untuk mengubah kedudukan kepada zon hijau.
Sehubungan itu, sebarang keputusan yang akan diumumkan Ketua Menteri mengenai PKP kelak akan mengambil kira keperluan dan masalah rakyat untuk menangani pandemik itu supaya tidak merebak. Selain daerah Tongot, Peter turut menyampaikan sumbangan barangan keperluan makanan di Kundasang, Telupit dan Sukau. Sebanyak 820 kg beras diagihkan Ahli Parlimen P170 Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau kepada beberapa badan keagamaan di Tamparuli dan Kiulu hari ini. Pengagihan itu merangkumi Seventh Adventist SDA Mission Tamparuli Sabah, Masjid Al-Hidayah Pekan Kiulu, Saint Damiano Convent Kiulu dan La Foresta of Franciscan Hermitage. Hari ini saya berkesempatan untuk memberi sedikit sumbangan pada beberapa badan-badan keagamaan, bermula daripada gereja SDA di Tamparuli, dan selepas itu ke masjid di Kiulu, dan selepas itu di La Foresta, yaitu satu pertapaan untuk umat Katolik di Nukanihab, dan lepas ini akan ke San Damiano. Jadi langkah ini kita telah ambil, diatur oleh Biro Agama Kotuaran untuk memberi sedikit bantuan, meringankan beban, terutama sekali badan-badan keagamaan di kawasan Parlimen Tuaran. Sementara itu, Wakil Badan Keagamaan turut meluahkan rasa terima kasih atas sumbangan berkenaan. Saya sebagai wakil LJK Masjid Kiulu mengucapkan terima kasih banyak-banyak, dan semoga usaha ini diberkati Allah, dan juga semoga bantuan ini akan berterusan. Sangat gembiralah karena prihatin daripada pihak yang mereka lakukan terhadap kami, dan sangat menghargai apa yang telah diberikan. Iya. Bagi pihak penghuni asrama di sini dan bagi pihak sister, saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada terhadap sumbangan ini, karena sungguh membantukan keperluan kami di sini. Hadir sama Setiausaha Politik Madius, Joycin Romut, Pemimpin Pembangunan Masyarakat Kiulu, Suali Sikir dan Kapitan George Teo. Dahulunya seorang ibu tunggal, Rita Basuni, 47 tahun, menetap di sebuah kediaman usang di Merotai Besar, Tawau bersama 10 anaknya. Selain tidak selesa, struktur dan persekitaran kediaman daif itu juga tidak selamat untuknya sekeluarga meneruskan kehidupan. Kini impian Rita dan anaknya untuk menyambut Lebaran dalam suasana lebih selamat, selesa, teratur dan bersih tercapai apabila kesulitan hidupnya mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Datuk Hamisa Samad. Menerusi program Jelajah Amal Ramadan, masyarakat yang kurang bernasib baik di kawasan Dun Tanjung Batu diberikan bantuan. Rita merasa terkejut, terharu dan hanya mampu mengalirkan air mata kegembiraan apabila Datuk Hamisa memaklumkan bahawa dia sekeluarga akan berpindah ke kediaman baharu di Kampung Tanjung Batu Keramat. Datuk Hamisa turut bergotong royong membersihkan rumah baharu Rita dan membeli beberapa peralatan rumah serta barangan keperluan seharian untuk kegunaan keluarga besar itu. 574 pelajar Sarawak yang menuntut di beberapa institusi pengajian tinggi di Sabah berlepas pulang ke kampung halaman masing-masing semalam. 287 daripadanya adalah pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS dan mereka pulang dengan menaiki 2 pesawat sewa khas penerbangan Malaysia. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS, Dr. Rahman Nordin melahirkan kesyukuran kerana proses kepulangan pelajar berkenaan berjalan lancar meskipun penyelarasan untuk urusan penerbangan mereka dilakukan kurang seminggu. Beliau menasihatkan pelajar berkenaan agar terus mengamalkan langkah pencegahan termasuk penjarakan sosial dan kerap mencuci tangan apabila sudah kembali ke kampung halaman masing-masing dan mematuhi segala arahan diberikan termasuk perintah kuarantin mandatori. Pelajar dinasihatkan bersabar kerana mereka sempat meraihkan kedatangan hari Lebaran bersama keluarga masing-masing. Pelajar yang ditemui sudah tidak sabar bertemu keluarga yang telah lama ditinggalkan. Saya
excited juga lah sebab lama tidak jumpa. Berapa lama sudah? Tahun ni masuk bulan 6 bulan sudah tidak jumpa. Gembira kerana kerajaan Sabah telah membenarkan pelajar-pelajar di Sabah ni balik ke Sarawak. Jadi kami dari Sarawak yang belajar di Sabah mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya kerana telah mengorbankan masa mereka dan membenarkan kami balik ke Sarawak. Dah baru sekarang exam, last final exam. Sekarang dah habis. Lepas tu sekarang kami boleh balik lah. Jadi happy lah. Tak sabar jumpa family. So nak raya lagi kan. Okey, perasaan saya pada hari ini sangat gembira kerana saya dapat balik ke kampung halaman untuk berjumpa dengan family. Terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana telah membagi kami peluang untuk pulang ke tanah air kami di Sarawak. Kumpulan pertama pelajar Sarawak ini berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 1.45 petang semalam, manakala kumpulan kedua berlepas pada jam 4.10 petang. Sebuah pesawat pengangkut Airbus A400M milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dari nombor 22 Skuadron Pangkalan Udara Subang berjaya melaksanakan penerbangan membawa helikopter Super Lynx Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ke Kota Kinabalu dari Pangkalan Udara Subang semalam. Pesawat itu berlepas 8.30 pagi dari Subang dan selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu jam 11.10 pagi dikendalikan oleh Major Lo Chi Sing dan Kapten Erid Abdul Rahim selaku pembantu juruterbang bersama 6 anak kapal. Penerbangan ini membuktikan keupayaan pesawat A400M TUDM sebagai aset yang sangat diperlukan ketika negara dilanda krisis. Proses membawa aset udara milik TLDM ini adalah yang julung kali dilaksanakan oleh TUDM. Selepas diturunkan dari pesawat pengangkut TUDM, helikopter Super Lynx itu kemudiannya berlepas ke stesen udara Kota Kinabalu di pangkalan TLDM Kota Kinabalu jam 4.10 petang semalam. Dua lelaki tempatan yang disyaki terbabit dalam aktiviti pemburuan haram ditahan, manakala seorang lagi melarikan diri di hutan simpan Ulu Kalumpang, Tawau Selasa lalu. Dalam kejadian jam 2.30 pagi itu, turut ditemui dua laras senapang buatan sendiri atau bakakuk, 12 butir peluru hidup, parang dan pisau dipercayai digunakan untuk memburu. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Peter Umbuas berkata, penahanan suspek dibuat sepasukan unit penguatkuasaan perhutanan dan kaki tangan perhutanan daerah Kunat. Pasukan itu melakukan rondaan di lokasi selama 4 jam bermula 10 malam selepas menerima maklumat berhubung aktiviti pemburuan haram berkenaan sebelum ternampak dua individu sedang menaiki dua motosikal sedang keluar dari kawasan sebuah ladang di dalam keadaan mencurigakan. Seorang daripada suspek berumur 40 tahun berjaya ditahan manakala seorang lagi melarikan diri. Suspek ketiga, lelaki berusia 52 tahun ditahan ketika sedang menaiki motosikal dalam keadaan mencurigakan di ladang yang sama jam 3.30 pagi. Seorang pengawal keselamatan maut selepas kereta dipandunya merempuh sebuah motosikal lalu terbabas dan melanggar pokok di Jalan Tuaran Bypass dekat Kalansanan Inanam 7.40 malam tadi. Mangsa Richard Mukoi, 38 tahun, maut di tempat kejadian selepas parah di beberapa anggota badan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata, ketika kejadian motosikal ditunggang lelaki berusia 23 tahun dan kereta jenis Proton Persona dipandu mangsa dari arah pusat bandaraya menuju ke arah Tuaran. Ketika penunggang motosikal berada di lorong kiri, kereta dipandu mangsa yang datang dari arah sama melanggar motosikal dari arah belakang dan penunggang terjatuh serta terseret. Kenderaan dipandu mangsa pula terbabas di kiri jalan lalu melanggar pokok di tepi jalan. Mangsa tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh doktor dari Hospital Likas.
sepasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas turut berada di lokasi kejadian bagi membantu mengeluarkan pemandu kereta Proton Pesona yang tersepit. Saudara, satu-satunya cara untuk melakukan perkara yang hebat adalah dengan mencintai setiap apa yang kamu lakukan. Sabin Saribun, BTTV.